Okey, baik. Minggu lepas kita dah belajar apa? Ingat lagi tak? Minggu lepas belajar apa? Lupa dah. Cuba ingat balik. Ya, betul, karangan resume. Jadi dah 2 minggu dah kita belajar karangan kan? Minggu lepas karangan resume. Minggu sebelum tu kita belajar karangan bahagian A kan? Karangan apa? Karangan umum, karangan umum. Jadi untuk kelas hari ni cikgu nak ajar rumusan, rumusan. Okey, sebelum tu saya nak tanya, semua tahu kan cara nak tulis rumusan? Cikgu tanya ni sebab cikgu risau ada yang tak tahu. Okey, kalau tahu, komen tahu. Tahu tak cara nak buat rumusan? Wan Amir tak tahu. Kita apa tak apa. Yang tahu komen tahu, yang tak tahu komen. Tak apa, cikgu tak marah. Komen. Sebab kalau ramai yang komen tahu, cikgu tak ajarlah cara nak jawab. Cikgu terus buat latihan. Tapi kalau ada yang komen tak tahu, cikgu kena ajar balik lah. Ragu. Ish. Okey, jap. Cikgu nak tanya, jap. Cikgu kena buat survey sikit. Siapa tadi Okey, Wan Amir, kenapa Wan Amir tak tahu? Boleh komen tak? Komen, kenapa tak tahu? Apa sebab dia? Sebab dia homeschooling ke ataupun sebab dia banyak ketinggalan kat sekolah ke? Apa lagi? Okey, tak apa, tak apa. Oh, Tafi, okey. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Amir SPM tahun ni ke tahun depan? Wan Amir. Ya, betul ke tak dua? Rumusan tak dua. Oh. Tahun lepas Amir masuk kelas form 4 tak tahun lepas? Ke terus ambil yang form 5? Ambil tu minum, cikgu minum Okey, tak apa. At least apa? Jujur tak apa. Bila dah ada student yang tak tahu buat rumusan, tak apa, cikgu kena ajar balik lah. Okey Okey, baik. Yang baru masuk dah isi kehadiran Sekejap cikgu share balik. Okey. Tak apa, tak apa. Mana ni, ya Allah Akbar. Ni. Okey, sepanjang kelas, kalau kamu tak faham, terus komen dekat chat Komen tak apa. Cikgu nak pastikan semua 29 orang dalam kelas ni semua faham. Tiada yang terkecuali Okey, tak apa. Baik, bagi yang belum kenal lagi kertas peperiksaan SPM ni. Okey, untuk rumusan ni, rumusan ialah kertas 2. Bahagian C
Okey, soal rumusan ni kertas 2 bahagian C. Kertas 2 bahagian C. Okey, jangan pening, jangan pening. Ish, kertas 2 bahagian C mana pula ni? Macam mana ni? Bahagian AB macam mana? Jangan pening. Yang paling penting sekarang ni kamu kena tahu macam mana nak jawab rumusan. Tu je. Okey. Kelas kejap cikgu nak berhenti kejap, cuma bagi haluan dekat azan. Pening baru azan Okey, baik, sambung So, cikgu ulang balik. Rumusan ni kertas 2 bahagian C. Markah dia berapa? Markah dia 30 markah. Okay, markah dia sama banyak dengan markah karangan bahagian A. Yang kita buat minggu lepas kan, resume tu. Jadi, kalau kamu tak mahir rumusan, susahlah nak dapat A. Ataupun yang target lulus tu memang susah nak lulus. Sebab bahagian C ni menyumbang markah yang banyak. Okay. So, macam mana nak jawab rumusan? Senang saja. Langkah pertama, kamu kena baca bahan 1 dan faham. Kena faham kan? Baca bahan 2. Baca bahan 3. Okay, sekarang ni kita ikut step pertama, kita baca dulu. Okay, siapa nak baca perangan pertama? Siapa? Irfan. Okey, Irfan boleh baca perangan pertama? Okey, baik. Makanan warisan menjadi elemen penting dalam budaya sesuatu masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana budaya masyarakat tertentu dapat dikenali melalui masakan masyarakat itu sendiri. Makanan juga merupakan unsur penting dalam kepribadian bangsa. Malahan, makanan warisan sering menjadi imbasan budaya sesuatu kaum. Bagus, terima kasih Irfan. Sama, cikgu.
Baik, apa yang diberitahu kat sini, dalam barengan satu mesti dia akan apa ni? Perkenalkan tema ataupun tajuk. Apakah tajuk bagi rumusan ini? Bila bila kamu baca perangan pertama mesti tahu tajuk dia. Tentang apa? Komen dekat chat tentang apa perangan pertama ni? Bagus, Amir. Makanan tradisional ataupun makanan warisan. Makanan warisan dengan makanan tradisional sama, eh? Okay, apa yang berkata pasal makanan warisan? Dia kata, makanan warisan ni penting dalam masyarakat. Sebab apa? Makanan warisan ni melambangkan identiti kaum. Contohnya, nasi lemak, orang Melayu kan? Apa lagi? Dimsum, masyarakat Cina. Apa lagi? Chapati, kaum India. Apa lagi? Linut, manuk pansuh, itu etnik Sabah Sarawak. Okey. Apa lagi beritahu? Budaya masyarakat tertentu dapat dikenali melalui masakan masyarakat itu sendiri. Bila kita menikmati makanan tradisional atau makanan warisan, kita dapat kenal dengan budaya suatu kaum. Okey, apa lagi? Lepas tu beritahu, makanan warisan ni sangat penting dalam kepribadian bangsa dan menjadi imbasan budaya satu kaum. Maknanya dia mencerminkan satu kaum. Okey. Baik. Biasanya dekat perangan pertama ni tak ada isi tau kebiasaannya. Tetapi dalam bahan ni, perangan pertama dah ada isi dah. Isi yang cikgu masukkan tu maknanya fokus. Okey, fokus Okey. Bagi yang tak tahu fokus tu apa dia? Fokus tu maknanya kena soalan. Contohnya kepentingan, apa lagi kebaikan, langkah, usaha, cara, apa lagi kesan negatif, kesan positif, apa lagi impak, ciri-ciri, tanggungjawab. Itu maksudnya fokus. Okay, bila kamu bacakan bahan satu ni, agak-agak kan apakah dia punya fokus? Tentang apa? Siapa tahu boleh komen dekat chat ataupun boleh buka mic. Tentang apa? Fokus perangan pertama je. Perangan 2, 3 jangan tengok. Tema dah tahu dah warisan apa ni? Makanan warisan. Bukan. Ingat balik kata kunci fokus apa dia? Cara, usaha, kesan, kebaikan. Kepentingan. Ya, Karel. Kepentingan apa, Karel? Kena penuh. Kepentingan apa? Kepentingan? Wah, bagus. Kalau boleh, Karel ni. Jangan ubah. Salin balik je makanan warisan. Sebab rumusan ni tak boleh ubah-ubah tau. Perkataan tu kita kena copy paste. Kalau kita ubah, maka kosong. Walaupun makna sama, tapi tak boleh ubah. Kepentingan makanan warisan. Kepentingan boleh apa lagi? Selain kepentingan. Kebaikan pun boleh. Apa lagi? Faedah boleh. Tak kisahlah. Okey, apakah kepentingan makanan warisan? Dekat bahan satu ni. Bahan satu. Perangan satu. Apa kebaikan, apa bagusnya kalau kita makan makanan warisan ni? Apa kebaikan dia? Kalau malas tak type, kamu boleh edit kat sini. Ada pen kan kat dekat ni. Annotate ni. Kan annotate ni, kamu boleh garis. Tekan annotate ni.
Manalah hilang notik. Dia kan notik ni. Boleh garis kat sini. Sebab nak tulis panjang. Apa dia kebaikan pertama? Kebaikan makanan warisan yang pertama. Ya, baguslah hari ni. Budaya masyarakat tentu dapat dikenali melalui masakan masyarakat itu sendiri. Ya, cikgu ambil tak juga gariskan. Tak cuba padam dulu Mana tadi? Budaya masyarakat tertentu dapat dikenali melalui masakan masyarakat itu sendiri. Okey. Selain tu ada lagi tak kebaikan yang lain? Ini baru kebaikan pertama. Okey, kebaikan pertama kita tulis A1. Okey lagi? Apakah kebaikan yang seterusnya? Sekejap lama kat word ya. Menjadi imbasan. Ya, betul. Makanan warisan sering menjadi imbasan budaya satu kaum. Imbasan tu maknanya mencerminkan kaum. Kalau makanan yang berkonsepkan roti tu masuk ke India macam tu kan. Kalau makanan yang berkonsepkan santan tu orang Melayu lah contoh. Ya, Irfan, betul. Merupakan unsur penting dalam kepada bangsa atau menjadi imbasan. Ya, yang ni kita boleh pecahkan puisi Kat sini ada 3 kebaikan. Okey, ada 3 kebaikan. Dah jumpa dah kan? Senang je. Faham tak? Wan Amir. Cara dia. So, dekat peringkat pertama kita jumpa 3 kebaikan makanan warisan. So, cikgu tulis kat sini supaya kamu faham Sekejap. Okey. Kita belajar slow-slow Okey. Rumusan. Tema apa ni? Makanan warisan. Lepas tu dekat bahan satu kan. Bahan satu apa dia? Bahan satu ni ialah ni namanya artikel. Artikel dekat mana ni? Majalah Dewan Bahasa. Dewan Budaya. So, apa tadi? Bahan satu. Ya Allah, bahan satu pula. Fokus satu. Kebaikan makanan warisan. Kebaikan makanan warisan So, kebaikan pertama tadi kita ambil jawapan apa hari ni? Cikgu mana nak type Jawapan kedua tadi imbasan tu yang ketiga Tak apa, cuba ambil ni dulu. Merupakan unsur penting. Okey, Irfan lah kali Irfan kena salin semua tau Irfan. Makanan juga. Kalau Irfan tak ambil subjek ni, markah Irfan kosong. Tengok daripada dapat 2 markah isi dapat kosong. Okey. Itu punca cikgu punya murid banyak gagal dalam rumusan ni sebab dia salin pendek-pendek. Salin je semua. Okey Cuma kita memanglah tak boleh lebih 120 tapi kita kena pandai lah. Maknanya cari isi yang pendek-pendek Jangan cari isi yang panjang. So salin juga makanan juga merupakan unsur penting dalam keperedaran bangsa. Atau yang ni kita
menjadi imbasan budaya satu kaum. Yang ni kita kena letak subjek lah. Ni dah. Salin balik ni. Siapa terlepas tadi? Siapa tadi Khairil Khairil jangan tinggal dia punya subjek makanan warisan sering. Makanan warisan sering menjadi imbasan budaya satu kaum. Kalau tak ada yang ni tadi kan, markah kosong dah. Kalau tambah subjek baru dapat markah penuh. Okey, ini baru peringkat pertama Boleh tolong potong. Boleh potongkan tidak itu kata lagi. Okey, untuk format baru ni tak boleh potong, tak boleh tukar. Potong frasa tak potong frasa, potong perkataan tak boleh. Tukar pun lagilah tak boleh. Ini taklimat daripada JPN JPN Sulawesi, JPN Selangor ke, JPN Perak, JPN Penang sama je. Yang boleh tukar ayat tu hanya syair saja. Syair tu macam mana? Syair je ni. Sekejap. Syair ni kita boleh potong ayat, tukar ayat ni. Syair je boleh. Sebab syair ni ayat dia tak dramatis. Maknanya dia punya tata bahasa dia tak betul. Jadi kita kena ubah ayat. Tukar. Kita kena buat ayat sendiri. Tapi idea ambil dalam bahan. Faham? Itu syair. Ya betul Gary, betul. Kita untuk syair saja. Syair, pantun, sajak, syair, pantun, sajak, apa lagi? Allahu Akbar. Teromba ke? Itu kita kena ubah lah. Tak apa, itu relax dulu. Kita tengok yang peringkat pertama tadi. So kalau artikel ni tak boleh ubah. Copy paste saja Jangan kita pening serabut kepala nak tukar apa tak payah. Copy paste je. Itu selamat. Okey, jom tengok peringkat kedua. Okey, peringkat kedua Siapa nak baca peringkat kedua? Kamu jangan mengantuk cikgu ajar Untuk mengelak ngantuk, kamu belajar sambil moreh Makan je. Makan ke minuman ni. Kita relax je. Okey, siapa nak baca peringkat kedua? Khairil, okey Khairil, boleh Khairil. Oleh hal yang demikian, Jabatan Warisan Negara JWN telah mengisytiharkan 213 jenis makanan tradisional di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005, Akta 645 agar tidak pupus di telan masa. Sebagai contoh, nasi lemak merupakan hidangan sarapan yang terkenal dalam etnik Melayu. Makanan daripada etnik lain seperti dimsum, mie, kuetiau merupakan kegemaran etnik Cina. Kini menjadi kegemaran masyarakat Melayu, India, dan etnik lain. Makanan seperti umai, linud, dan manuk pansuh dari etnik Sabah dan Sarawak juga diterima oleh masyarakat lain di seluruh negara. Oleh itu, penyelidik JWN juga membuat kajian dan inventory berhubung dengan makanan tradisional yang diperturunkan sejak zaman nenek moyang lagi. Okey, terima kasih Khairil. Khairil tahu pernah makan tak linut dengan manuk pansuh ni? Tak, cikgu. Tak pernah. Oh, walaupun makanan etnik Sabah pun tak pernah Lain daerah, lain dia punya makanan. Oh, faham. Khairil Lahad Datu kan? Ya, cikgu. Oh, faham. Nah, di sini makanan Bugis. Oh, ya. Betul. Lahad Datu, Kunak, kebanyakan orang Bugis kan? Ya, cikgu. Lahad Datu, Kunak, Bumbung. Tahu. Pulau Bumbung kan orang Bugis juga kan? Sana Sempurna, Oh, Bajau, Sempurna. Bajau Suluk. Oh, Sulu. Faham.
Aku tak pernah pergi Sabah. Teringin nak pergi. Baru ni kawan cikgu, member cikgu, dia orang Kunak. Dia baru kahwin, bulan 2. So, dia punya pakaian pengantin dia kan, ada banyak tau. Satu, baju, apa ni? Baju biasa, baju pengantin biasa lah yang kain songket tu kan. Satu lagi, dia punya baju tu macam orang Bugis. Macam mana nak beritahu pakaian dia? Yang Ada, nama kalau pakaian Bugis, kalau kawin baju bodoh namanya. baju bodoh nama dia. Ya. Dia macam ada songkok kan? Ya. Ya. Dahsyat. Kawan cikgu tu, ada 3 tema. Smart casual, pakai baju kot, perempuan pakai gaun, lepas tu pakai baju pengantin yang Melayu songket kan, and then pakai baju Bugis, baju bodoh tu kan nama dia. Itulah cikgu teringin nak pergi Sabah tapi tak ada peluang lagi. Okay, baik. So, bila kamu baca saja perangan kedua ni kan, kamu dah tahu dah dia punya fokus soalan. Yang paling penting kan, yang paling penting sekali, kepentingan dah tak ada dah dekat perangan kedua ni. Tak ada lagi kepentingan makanan warisan. Dia cerita pasal lain pula. Siapa tahu? So, fokus 2. Ingat, bila ada kata bantu, kata bantu apa lagi? Bila ada pihak kan, ni pihak kerajaan ni, Jabatan Urusan Negara, itu siapa? Apa dia? Cerita pasal akta. Bukan. Maksud aku, apa dia punya fokus soalan? Peranan. Sikit lagi. Sikit lagi hari ni. Sikit lagi. Tadi fokus soalan tentang kepentingan kan, ataupun kebaikan makanan warisan. Usaha, betul. Itu maksud cikgu Amir. Usaha ataupun cara untuk apa? Usaha atau cara untuk apa? Untuk memajukan makanan warisan. Settle. Jadi dekat perangan kedua ni, apa dia usaha yang pertama? Kalau kamu malas, kamu gariskan. Mengekalkan. Boleh, akhirnya boleh. Mengekalkan boleh. Memartabatkan boleh. Apa lagi? Mempertahankan. Boleh. Kalau fokus tu, kita boleh guna ayat sendirilah. Isi kita kena ambil dalam bahan. Apa dia usaha pertama? Kalau usaha mesti melibatkan pihak. Pihak apa kat sini? Banyak je tengok. Ada Jabatan Urusan Negara, apa dia buat. Apa lagi? Penyelidik JWN, apa yang dia buat. Wah, rajin. JWN. Ya, betul, Khairil. JWN mengisytiharkan. Sekejap. Ya Allah, mana tadi? Hai, tak nampak lah. Ni, ya Allah. Jabatan Urusan Negara JWN telah mengisytiharkan 213 jenis makanan tradisional di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005. Akta 645. Sampai sini je. Kalau kamu tak yakin kan, buat je sampai sini. Sebab apa? Risau dalam skema dia penuh tau. Risau juga dalam skema dia dah sampai masa. So salin je full apa. Rajinnya Irfan. Okay, so dah jumpa dah. So fokus dua ialah usaha untuk memajukan makanan
warisan. Yang ni cikgu buat point-point nanti baru cikgu ajar macam mana nak jadikan rumusan Okey dah. Apa pula okey, jangan lupa nak bagi tahu. Yang ni cikgu label B2, B1. Okey, kamu kena biasakan ubah je. Kamu kena ubah ni je. A1. Yang ni A2 supaya kamu senang nak tengok. Yang ini letak A3. B1. Okay, apa lagi usaha lain? Maknanya JWN dia isytiharkan 213 jenis makanan tradisional. Baru ni ada satu isu kan. Ramai orang Islam marah lah. Apa ni? Kementerian Pelancongan. Dia mengiktiraf bak putih sebagai makanan warisan Malaysia kan. Lepas tu pihak sana pun dia pertahankan lah bak putih tu bukannya babi. Dia kata bak tu maknanya daging kan. Bak putih tu apa daging lah, sup daging tak tahulah. Tapi tu bukan babi. Dah cikgu tak nak ulas yang maknanya Syun just nak beritahu semasa lah. Ada yang petikai kenapa nak ada bak putih sebab ni negara Islam kan. Tak boleh ada makanan tak halal lah macam tu. Okey, di sekolah kami kalau fokus disuruh buat jadual. Ya, boleh lah. Ni semua cara cikgu je. Ya, betul. Rajin Irfan Sat tulis B2. Nanti kamu akan faham kenapa cikgu buat A1, A2, B1 kan. Ada sebab dia. Nanti cikgu beritahu. Okey dah. Ada lagi tak? Ada lagi tak usaha yang lain? Ya ada. Yang lain contoh. Sabah dan Sarawak juga diterima oleh masyarakat. Ya betul. Yang lain semua contoh Bagus. So tak ada dah. Okey dah selesai Perenggan 1 tadi fokus kepentingan. Perenggan kedua usaha. Jom tengok perenggan 3. Kita baca. Kerajaan juga telah memperuntukkan perbelanjaan khusus kepada JWN bagi urusan mempromosikannya pada perniagaan antarabangsa. Usaha mempromosikan makanan warisan perlu dipergiat untuk menjadikan makanan warisan masyhur di pesara dunia. Okey, dekat perenggan ketiga ni, agak-agak dia fokus 1 ke ataupun fokus 2. Ataupun ada fokus 3 pula. Cuba begitu cikgu. Tapi bila kamu baca kamu tahu punya fokus apa. Fokus apa yang perenggan 3 ni? Bagus hari ni. Fokus 2 Masih lagi tentang usaha untuk memajukan makanan warisan. Apa dia usaha dia? Pihak kerajaan telah memperuntukkan perbelanjaan khusus pada Jabatan Warisan Negara bagi urusan mempromosikannya pada peringkat antarabangsa. Mana pihak kerajaan ni dia bagi duit je. Bagi duit kat jabatan kerajaan. Lepas tu jabatan kerajaan dia akan buat program. Contohnya apa dia? Food festival, pesta makanan.
Kan? Dekat Malaysia macam-macam pesta makanan. Ada pesta makanan Thailand lah. Apa lagi? Pesta makanan apa ni? Pesta makanan tempatan lah. Apa lagi? Pesta buah-buahan tempatan lah. Pesta makanan Jepun. Macam-macam lah kan. Ada pukul satu juga terakhir. Sekejap. Usaha mempromosikan makanan warisan berpergian untuk jadikan wakil. Okey, yang ini bukan kepentingan. Dia keliru, bukan kepentingan. Yang last tu tak ada isi. Okey, ayat yang kedua, ayat yang last ni dia bagi huraian tau. Dia bagi huraian dekat ayat pertama ni. Ayat pertama dia beritahu kerajaan dia bagi peruntukan dekat JWN. Untuk apa? Untuk promosikan peringkat antarabangsa. Lepas tu dia beritahu usaha promosi tu harus dipergiat. Maknanya harus apa ni? Diadakan secara berterusan. Okey, maknanya harus dibuat secara bersungguh-sungguh lah. Supaya makanan warisan terkenal dekat dunia. Kan? So, tak ada isi. Ya, betul, Rifan. B3. Dah. Tapi kamu kena salin penuh tau. Bagi apa tadi? Bagi urusan mempromosikannya pada peringkat antarabangsa. Okey dah. Jadi kita dah analisis bahan satu kan? Bahan satu kita jumpa fokus satu dan fokus dua. Ini dia. Okey, setakat ni faham tak semua? Cara nak cari fokus satu dan fokus dua dekat bahan satu? Okey, kalau faham, komen faham. Okey, bagus. Okey, kejap. Cikgu nak ambil air Alright. Okey, bagus. Siapa yang tak faham, komen je tak faham, tak apa. Jangan malu-malu lah kan. Okey, dah selesai. So, kita tengok pula bahan yang kedua Bahan kedua ni ialah dialog ni nama dialog ataupun perbualan. Okey. Bahan dua ialah dialog. So, macam biasa, apa dia punya fokus satu? Okey, lupa dah. Dekat bahan dua ni, ada tak fokus satu? Ada tak kebaikan? Ada tak kebaikan makanan tradisional? Makanan warisan, ada tak? Anda kata, resipi makanan warisan perlu tulis semula dan disebarkan. Ya, betul. Ini kan makanan warisan mampu menarik kehadiran pelancong ke negara kita sekaligus mampu meningkatkan pendapatan negara. Pesan. Sekejap Cikgu nak start dengan rumusan guna. Okay, Irfan, nanti cikgu terangkan Irfan kejap Irfan dah advance tu.
Kesan. Okey, sebenarnya Hafiq, Danish, kesan dengan kebaikan sama je. Kesan dan kebaikan sama je. Kesan tu makna kesan positif. Kesan positif dan kebaikan sama kan? Betul? Contoh, apakah kebaikan amalan bersenam? Dapat menyihatkan badan. Apakah kesan positif amalan bersenam? Dapat menyihatkan badan. Benda sama je. So, kalau Hafiq tulis kesan positif makanan warisan pun betul. Nak lagi tepat, kita guna kepentingan ataupun kebaikan lah. Ya, betul Khairil. Dua fokus ada. Okey, apakah kebaikan makanan tradisional dalam bahan ni? Apa kebaikan dia? Kalau malas type, macam saya beritahu tadi, tekan and dot ni. Annotate. Ataupun buka mic, bagi tahu cikgu. Cikgu tulis balik. Amboi. Okey betul lah kat sini So kat sini ada berapa? Ada berapa? Ya. Kat sini ada dua tau. Ada dua kebaikan. Alhamdulillah. Kebaikan pertama ialah, ya, Irfan dah beritahu keunikan makanan warisan mampu menarik kehadiran pelancong ke negara kita. Sekaligus ni kata hubung. Makna kalau ada kata hubung, maknanya ada isi yang kedua. Apa isi kedua dia? Mampu meningkatkan pendapatan rakyat dan negara. Dah. Salin balik. So, dekat bahan 2 ada juga fokus 1, iaitu kebaikan makanan warisan. Apa kebaikan pertama tadi? Kita buat C1 Mampu meningkatkan pendapatan rakyat dan negara. Mampu meningkatkan pendapatan rakyat dan negara. Dah, selesai. Tak ada lagi apa ni, kebaikan yang ketiga tak ada Baik, kelas. Sebelah kiri ni, adakah kebaikan ataupun dia fokus lain? Okey, sebab apa cikgu guna C bukan A? Apa sebab ni? Sebab cikgu nak bezakan. Yang C ni, even dia, walaupun dia fokus 1, tapi dia dekat bahan lain. Faham? Dia dekat bahan 2. Supaya apa tau? Bila kita label C murid tidak akan terlepas. Sebab apa tau? Kita ni nak ambil bahan, nak ambil idea ni, kita kena ambil kat semua bahan. Contoh kan kebaikan. Bahan 1 ada kebaikan. Bahan 2 ada kebaikan. Bahan 3 ada kebaikan. Sebab tu cikgu labelkan A, B, C, D supaya nampak perbezaan tu. Faham? Kalau Khairil letak ni A kan, mungkin Khairil tak akan ambil. Sebab dia akan terambil yang bahan 1 je. Bahan 2 dia terlepas pandang. Faham? Sebab tu cikgu labelkan C. Okay Okey, sama balik dekat sini. Apakah fokus yang kamu nampak ni? Resepi makanan warisan perlu tulis semula dan disebarkan. Adakah itu fokus 1 kebaikan? Ataupun fokus 2 usaha? Ataupun ada fokus yang ketiga, fokus yang baru? Bincang-bincang. Senyap je. Resepi makanan warisan perlu ditulis semula. Ya, betul Khairil. Usaha kan? Maknanya, apa usaha untuk kita memajukan makanan warisan?
kita kena tulis balik resepi makan warisan. Maknanya kita kena tulis balik resepi nenek moyang kita tu. Zaman dulu nak tahu resepi, dia ada buku resepi tau. Kan? Sekarang tak. Nak tahu resepi tengok apa? TikTok, tengok Instagram, tengok YouTube. Ya, tengok kat social media. Senang je. Maknanya benda tu kita boleh tengok balik. Selagi pemilik video tu tak padam dia punya video, selagi tu kita boleh tengok. Tapi kalau zaman dulu, dia pakai buku kan. Buku senang sikit lah nak simpan. Kalau video ni, kalau padam habis lah kan. Okay. Resepi makanan warisan perlu tulis semula. So, klik kat sini. Fokus 2. Maknanya usaha untuk memajukan makanan warisan. So, cikgu tulis D lah pula. Apa tadi? Resepi makanan warisan. Perlu ditulis semula. Perasan tak kelas, dia ada dan kat sini. Dan kan? Dan disebarkan. Maknanya dia ada 2 isi lah. Faham? So, kita copy paste balik yang ni. Resepi makanan warisan perlu. Apa dia ayat dia? Disebarkan. Kalau kamu blur, tak apalah. Salin balik pun tak apalah semua ni. Okay, salin balik tak apa semua ni. Okay, faham? So, ini ialah usaha. Ya Allah. Kenapa kena asing? Kejap. Tak apa. Kamu tak nampak lagi tak apa-apa. Nanti kamu akan faham. Kejap. Cikgu tak buat lagi tau rumusan. Cikgu baru asing-asingkan idea ni. Okey, kejap Cikgu nak macam ni sebab ada yang tak tahu buat kan. Tak apa. Okey dah. Bahan 2 dah dapat dah. Fokus 1, kebaikan ada 2. Fokus 2, usaha pun ada 2. Ya betul. Supaya kita tak akan terlepas pandang kan. Lepas tu cikgu buat A, B, C, D. Okay, bahan 3 pula. Okey. Sebab kalau cikgu kamu kan, dia pergi bengkel penataran under JPN, PPD dah tahulah nak buat macam ni. Okey, so tengok pula bahan 3. Kalau kamu tahu kan, pemeriksa kertas SPM, dia buat macam ni lah. Dia akan marking macam ni. C1, C2, D1, D2, macam ni dia marking. Supaya dia tahu. Kamu ambil tak idea dekat bahan tu? Faham? Inilah cara pemakahan SPM. Okay, faham Kita apa. Kita relax dulu. Cuba tenang, relax dulu. Kita cari isi dulu. Nanti nak buat rumusan tu, cikgu akan tunjuk teknik dia. Okay, syair. Syair ni memang pening kepala sebab memang kita susah nak faham. Okay, kalau cikgu nak minta seorang baca syair, nak tak? Tak nak kan? Tak ada yang berani, tak apalah. Siapa nak baca? Baca biasa pun tak apa.
Ada tak? Tak ada Oh, segan. Tak apalah Cikgu Aisyah Makanan warisan. Susahlah pula. Panjang sangat. Tak apalah, macam biasalah Makanan warisan usah dibiarkan mati. Perlu diajar agar terus diwarisi. Manfaatnya banyak kepada diri sendiri. Makanan warisan cerminan identiti. Sate kuih bulan juga cepati. Kenakannya sudah pasti terbukti. Saya iklan Makanan warisan perlu terus dilestari agar kesatuan rakyat terus terpatri. Okey. Okey, tak apa, tak apa. Relax, kita chill dulu. Tak apa, kita cari dulu dia punya isi dia. Okey, ada tak kebaikan? Ada tak fokus satu kat sini? Ada tak kebaikan makanan warisan kat sini? Ada tak? Kalau ada, beritahu. Atau kamu terus highlightkan ke, gariskan ke, beritahu cikgu. Ada tak? Ada kebaikan tak? Okey, kalau kamu kata ada kebaikan, apa kebaikan dia? Hmm. Agar kesatuan rakyat terus terpatri. Okey, bagus, bagus, bagus. Sekejap cikgu tengok yang pertama ni. Siapa? Khairil? Khairil ke Irfan? Agar kesatuan rakyat terus terpatri. Lagi satu, siapa komen kat bawah ni? Kejap. Makanan warisan cerminan identiti. Ya. Okey, macam cikgu beritahu tadi, adakah kita boleh copy paste syair ini? Ke kena ubah? Ya, kena ubah sikit. Makanan warisan cerminan identiti. Okey, yang ni kita kena ubah dia punya apa ni? Kita panggil sebagai ni imbuhan dia. Makanan warisan cerminan kita ubah mencerminkan identiti. Ubah imbuhan saja. Agar kesatuan rakyat terus patri. Maknanya makanan warisan ni dapat menyatu padukan rakyat. Setuju tak? Kenapa makanan warisan ni dapat menyatu padukan rakyat? Contoh, tengok kedai mamak. Orang Cina makan roti canai, orang Melayu makan roti canai, orang India makan roti canai kan? Maknanya masing-masing akan makan di kedai yang sama. Menu yang sama. Itu maksud menyatu padukan rakyat. Bila dengar, disebabkan makanan tu, rakyat bilang kaum sanggup duduk sama-sama dekat kedai makan tu untuk makan makanan kegemaran mereka. Kan? Sama juga macam kedai siam kan? Melayu, Cina, India semua makan tom yum. Maknanya makanan juga satu bentuk ejen perpaduan. Okey. Sebab itulah ada cadangan daripada orang awam ataupun ahli-ahli politik kan. Dia kata dia nak masukkan sekolah jenis kebangsaan. Sebab apa? Bila ada sekolah jenis kebangsaan ni, kaum-kaum dekat Malaysia ni akan terpisah. Sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah menengah kebangsaan kan. Bila kita asingkan sekolah ini, apa yang berlaku dekat kita pun generasi muda?
Tak ada perpaduan lah kan. Kan? Sebab mereka bergaul sesama kaum. Sama juga macam kes ni, kes makanan ni. Bila adanya makanan tradisional ni, masyarakat berbilang kaum akan bersatu padu. Akan duduk sebumbung kan. Okay dah, tu sajalah. Jadi kita ubah sikit ayat dia. Makanan warisan dapat menyatukan rakyat di negara Malaysia, negara kita lah. Malaysia dapat negara Malaysia. Dah. Jadi kat sini ada 2 kebaikan makanan tradisional. Tu cikgu salin balik letak kat sini Bahan 3 ialah syair. So fokus. Ya, cikgu bawah sikit. Fokus satu. Apa dia fokus satu tadi? Kebaikan makanan warisan. Apa kebaikan dia? I1, makanan warisan mencerminkan identiti. Lagi satu, makanan warisan dapat menyatukan rakyat di negara Malaysia. Okey, dah. Jom tengok balik bahan 3 ni. Ada tak fokus 2? Usaha, ada tak? Ada tak fokus 2? Kalau kamu tahu ada tak fokus 2 ataupun usaha, mesti ada kata bantu. Harus, perlu, boleh, mesti. Itu kata bantu. Mesti ada. Alhamdulillah. Jumpa tak? Apa dia punya usaha untuk memajukan makanan warisan? Bagus, Fazana. Fazana muncul tiba-tiba, bagi jawapan yang betul. Okey, bagus. Perlu diajarkan. Ni dia. Perlu diajar agar terus diwarisi. Ya, hari ni pun betul juga. Makanan warisan perlu terus dilestari. Dilestari tu maknanya apa? Dipertahankan ataupun dikembangkan, dimajukan ataupun dijaga. Perlu diajar agar terus diwarisi. Okay, so kita kena bayar lah. Makanan warisan perlu diajar. Okay, fokus 2. Usaha untuk memajukan makanan warisan. Ini pula F Makanan warisan perlu resepi lah kan. Resepi makanan warisan perlu diajar. Diajar kepada generasi muda agar terus diwarisi. Okey, jawapan hari ni pun betul. Makanan warisan perlu terus dilestari. Ini betul juga Okey, dah selesai. So, kita tengok
Bahan 1 artikel ada fokus 1 dan fokus 2. Bahan 2 dialog, fokus 1 pun ada, fokus 2 pun ada. Bahan 3 syair, fokus 1 ada, fokus 2 ada. Tapi kadang-kadang kamu kena ingat tau, tak semestinya ada 2 fokus. Kadang-kadang ada fokus 3. Mungkin fokus 3 tu ialah apa lagi? Contohlah kan, keburukan. Keburukan makan warisan, contoh. Tapi bila kita kaji dekat bahan tadi, tak ada kan? Fokus 3 kan? Kalau tak ada, kita teruskanlah dengan fokus 1 dan fokus 2. Okey, setakat ni faham tak cara nak cari fokus 1 dan fokus 2? Faham tak? Faham Yang lain faham Okey, bagus. Okey, sekarang cikgu ajar nak buat rumusan. Okey, pertama sekali nak buat rumusan kena ada apa? Mula-mula. Rumusan mula-mula kita buat apa? Cikgu suka bertanya supaya kamu ingat. Bagus hari ni pendahuluan. So, nak mulakan pendahuluan kena ada apa? Ayat ini. Kamu kena hafal. Rumusan ini membincangkan. Lepas itu tulis apa? Tulis fokus 1. Apa kita punya fokus 1? Apa kita punya fokus 1? Apa kelas? Bagus. Kebaikan makanan warisan. Okey, jangan cikgu highlight lah apa untuk ni. Dan apa kita punya fokus 2? Apa kita punya fokus 2? Fokus 1 kebaikan makanan warisan. Fokus 2 bagus. Usaha untuk mempertahankan makanan warisan. Okey. Okey, Wan Muhammad Amir ni cara nak buat rumusan mesti ada pendahuluan. Kalau betul pendahuluan ini dapatlah 2 markah. Lepas dah siap pendahuluan, buat apa pula? Barulah. Bagus. Isi. Nak buat isi fokus 1 ke isi fokus 2 dulu? Bagus hari ni. Nak mulakan ayat, biasanya cikgu terus dia macam ni. Kebaikan. Kenapa cikgu gandakan kebaikan? Sebab kebaikan ada banyak kan? Makanan warisan. Ataupun kalau kamu nak buat antara kebaikan makanan warisan. Boleh juga. Ialah apa dia? Yang ni macam mana? Sekejap. Bila kamu tengok balik kan? Okey, lupa. Sebelum tu kamu kena faham isi rumusan kena ada 8 saja. Ingat, kena ada 8 saja. Tak boleh kamu ambil semua ni. Isi kena ambil 8 saja So kita kena pandai bahagi-bahagikan. Jom tengok. Kebaikan makanan warisan. Okey, kebaikan makanan warisan dekat bahan 1 ada berapa kat sini? Ada berapa? Ya, ada 3. 1,
Aish, bahal ni. 2. Uji kesabaran. 2, 3. Adakah kita kena ambil ketiga-tiganya? Tak boleh ambil. Sebab kita kena fikir bahan 2 pun ada kebaikan. Bahan 3 pun ada kebaikan. Faham? Jadi cikgu berhasrat ambil satu je lah. Cikgu ambil yang pendek-pendek je. Cikgu ambil yang ni. Okey. Cikgu ambil yang ni je. Tak apalah cikgu ambil yang ni. Tapi pening-pening ambil yang pertama lah. Bakal ambil yang 3 lah. Apa ambil 3 je. Ambil 2 lah. Cikgu ambil A1. Okay, cikgu copy paste A1 ni letak dekat sini. Okay. Nampak? Faham Lepas itu kita kena letak penanda wacana. Seterusnya. Jom tengok. Tengok dekat bahan 2. Bahan 2 ada kebaikan kan? Ada berapa kebaikan dekat bahan 2? Tak apalah cikgu ajar matematika pun tak apalah. Sebab rumusan ni keliru tau, pening. Ya, hari ni ada 2 okey. Kita kena ambil dua-dua ke? Ambil satu lah. Cikgu ambil C1. Cikgu ambil C1. Kalau kamu malah nak salin panjang-panjang, ambil dah C2 ni. Okey dah. So cikgu letak dekat sini. Nampak? Okey, letak lagi penanda wacana di samping itu. Okey, jom tengok bahan 3. Bahan 3 ada berapa kebaikan? Cikgu Haum ni. Ada berapa kebaikan dekat bahan 3? 2. Bagus ambil 2 Okey. 1, 2. Okey, nak ambil berapa kat sini? Nak ambil 1 ke ambil 2? Ya, Fazana. Ambil 1 boleh. Ambil 2 boleh. Tapi cikgu pilih untuk ambil 2. Kenapa? Sebab cikgu nak seimbangkan. Cikgu nak buat 4 kebaikan dan 4 usaha. So, cikgu buat 4-4. Kalau kamu nak buat 3 kebaikan, 5 usaha pun boleh. Tak ada masalah. Tapi cikgu nak seimbangkan lah. Cikgu memang suka seimbangkan. Tak suka ambil 3. Macam 3. Kan? Alright. Dah cikgu copy saja. Letak kat sini. Alhamdulillah. Akhir sekali. Cikgu ambil E2 tadi. Copy paste. Sekarang kamu faham kan? Kenapa cikgu buat A, B, C, D? Nampak kan? Bila kita buat macam ni, nampak tak? Kita bermakna kita ambil isi tu daripada bahan yang berbeza. Faham? A1 bahan 1. C1 bahan 2. E1, E2 bahan 3. Faham? Kalau kamu ambil B1. B1 bukan kebaikan. Betul? B1 tadi apa dia? B1 ialah usaha. So kalau kamu ambil B1, pemeriksa tahulah. Budak ni bukan ambil kebaikan, dia ambil usaha. Salah. Itulah dia teknik pemeriksa kertas. Jawab pula.
periksa. Faham? Faham semua? Kering. Okey eh? Okey, bagus. Okey, baik, dah. Baik, ya. Ya, Mirul. Okey, dah apa? Perangan ketiga buat fokus apa pula? Perangan ketiga. Uish, masa nak habis ni, Allah. Perangan ketiga fokus 2. Bagus hari ni eh. Hari ni fokus. So, tulis usaha. Usaha untuk apa tadi? Memajukan makanan warisan ialah. Okey, jom tengok dekat bahan 1. Okey, bahan 1 ni cikgu nak ambil isi mana? Ya Allah, benda ni. Okey, bahan 1 ni cikgu ambil. Cukup ambil lah mana-mana pun eh. Ambillah B2 ke B1 ke tak kisah, cikgu ambil B1 lah. Kamu tak pening. Okey, cikgu ambil B1. Cikgu copy lah B1 ni. Dah. Panjang kan? Tak apa. Kalau dah panjang macam ni takkanlah kamu nak ambil B2 pula kan? Lengur tangan kamu nak nulis tu. Kamu pergilah dekat bahan 2 pula. Pendek kan isi dia kan? Kita kena ambil isi pendek-pendek. Ya. Rumusan. Okey. Lemak kejap je masuk tak sempat nak terangkan. Oh, lupa. Seterusnya. Okey, cikgu pergi dekat bahan 2 pula, dialog tu. Okey, dialog tu cikgu ambil yang ini C1 ni, C1. Sorry, silap. D1, sorry. Cikgu ambil D1. Ya Allahu Akbar. Okey, cikgu ambil D1. Cikgu letak kat sini. Okey, lepas tu tulis lagi wacana. Selain itu, jom tengok bahan 3. Bahan 3 ada 2 usaha. Cikgu ambil lah semua ni. Cukupkan 4 usaha. Kalau kamu nak ambil isi D2 boleh juga, tak ada masalah. Cikgu saja dia ambil ujung-ujung. Selain itu, resipi makanan warisan perlu diajar kepada generasi muda agar terwarisi. Dan makanan warisan perlu terus dilestari. Tak boleh kurang 8. Kalau kurang 8, markah kamu kurang. Tetapi hari ni, kalau hari ni buat 9 isi, boleh. Lebih 8 tak apa. 9 isi lah, lebih kurang. Sebab kalau ada isi hari ni yang salah kan. Contohlah kan. Hari ni silap. Letak dekat usaha ni ada kebaikan. So, pemirsa akan ambil isi yang betul tu. Faham hari ni?
Dengan syarat perkataan tak lebih 120. Lebih tak boleh. Kalau lebih 5 tak apalah. 125 tak apa lagi lah. Kurang tak apa, jangan lebih. Okay, Irfan tak boleh lebih 120. Kurang tak apa. Sebab ingat arahan kata apa arahan? Ni. Tidak melebihi 120 patah perkataan. Tidak melebihi, ingat. Okay, dah. Okey, faham tak nak buat pendahuluan? Fokus 1, fokus 2. Faham? Bila ada A, C, E, B, D, F ni menunjukkan isi kamu daripada bahan yang berbeza. Kan? Itulah, kamu kena buat teknik macam ni tau. Tulis je A, B. Sebab kalau kamu gabung-gabung kan, kamu gabungkan contohlah, kebaikan tu kamu gabung semua, bahan 1, bahan 2, 3. Mesti kamu akan miss punya. Kamu ambil bahan 1 je. Bahan 2, bahan 3 tak ambil pun. Dah. Kurang markah dah. Okey, kesimpulan. Okey, kesimpulan ni agak pening, so kamu dengar betul-betul. Okey, Kesimpulan, mestilah mulakan dengan kesimpulannya. Okey. Lepas kesimpulan, kita kena tulis tema. Okey, tema. Apa tema dia? Apa tajuk kita, tema kita tentang apa? Makanan warisan. Lebih cepat Kesimpulannya makanan warisan. Lepas itu letak kata bantu. Apakah kata bantu yang sesuai? Fikir. Cuba tak nak cikgu yang bagi seorang. Kamu fikir. Apa kata bantu haruslah? Ya, kena buat sendiri. Haruslah. Harus. Okey, lepas kata bantu, letak kata kerja pasif. Cuba letak kata kerja pasif. Kata kerja pasif tu kena imbuhan awalan di. Harus di apa? Harus di? Come on. Lagi minit habis lah. Nak moreh dah ni. Harus dipertahankan. Bagus. Dikekalkan pun boleh juga. Dimajukan pun boleh. Tak kisahlah. Jangan kamu letak harus apa ni? Harus dipinggirkan ke. Lepas kata bantu, kata kerja pasif. Dipertahankan tu kata kerja pasif. Okey, lepas itu letak kata hubung. Apakah kata hubung yang sesuai? Kerana boleh lagi? Agar boleh? Untuk boleh? Supaya. Bagus ya. Zabar Zainal. Alhamdulillah. Supaya. Okey, lepas supaya ni. Okay, kalau kamu perasan kan, ni ayat pasif kan, nampak? Ini ayat pasif kan? Betul? Makanan warisan harus dipertahankan. Ayat pasif kan? Lepas kata hubung ni, kamu start dengan ayat aktif pula. Ayat aktif mesti ada subjek dekat depan. Apakah subjek yang sesuai? Lepas supaya. Letak orang, letak pihak. Supaya. Generasi muda. Bagus. Masyarakat pun boleh, tak ada masalah.
Supaya semua dapat apa? Tak kita bantu. Dapat? Dapat apa? Dapat mengenali. Betul? Merasai, betul? Selain merasai, apa lagi? Mengetahui, betul? Boleh? Menikmati pun boleh. Dapat menikmati apa? Makan warisan. Nampak dia pusing-pusingnya. So, inilah dia teknik nak buat kesimpulan. Cikgu ulang balik kesimpulan ni. Cikgu sebab bukan ni tak faham kan, tak apa-apa. Cikgu lelaki dengar balik Sebab ada minit lagi ni. Ya Allahu Akbar. Cikgu ulang balik. Kesimpulannya. Mula-mula letak tema, tajuk. Makanan warisan. Lepas letak tema, letak kata bantu. Letak apa lagi? Perlu. Lepas kata bantu, letak kata kerja pasti. Perlu dia apa? Perlu dikekalkan. And then letak kata kata bantu pula. Kata hubung. Agar. Lepas letak agar, letak ayat aktif. Letak subjek. Apa subjek dia? Masyarakat pula. Lepas tu letak kata bantu. Dapat? Kita ambil ayat kawan-kamu ni. Apa? Merasai. Merasai makanan warisan. Faham tak nak buat kesimpulan? Inilah teknik kesimpulan yang baru. Sebelum ni cikgu pernah ajar teknik 7H. 7H sorry. Teknik 7 elemen. Elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang cikgu ajar tahun lepas tu tak boleh pakai dah. Salah. Yang ni teknik yang baru. Memang apa ni? Lembaga peperiksaan memang nak format macam ni. Tak percaya kamu tanya cikgu kat sekolah. Ini teknik yang betul. Okey, lagi satu kelas. Kalau kamu tak letak subjek pun tak apa. So macam ni. Kesimpulannya, makanan warisan perlu kekalkan agar tapi tema ni kena ada subjek lah. Ada setengah tajuk lepas agar ni ataupun lepas kata hubung tak payah ada subjek pun tak apa. Okey Dah. Itu sahaja. So setakat ni ada tak apa-apa soalan kamu nak tanya? Ada Baik, jangan risau. Nota ni cikgu dah akan upload dekat dalam website yang ni, yang semua ni. Jangan risau. So kamu tengok balik. Termasuklah cikgu akan bagi sekali dengan soalan ni. Okey. Cikgu juga ada sediakan latihan kat bawah ni nampak ni. Jadi kamu boleh buat. Boleh buat kamu cikgu sediakan tapak dekat website, kamu hantar je dalam bentuk Word ke PDF ke Okey. Nanti cikgu akan semak. Okey, alhamdulillah Itulah dia cara nak jawab rumusan. Rumusan ni kamu kena selalu buat latihan. Tahu? Bila kamu banyak kali buat latihan, kamu akan tahu fokus dalam bahan. Fokus tak semestinya usaha, kebaikan. Ada macam lagi. Ada ciri-ciri ataupun ada yang peranan, kriteria, kesan negatif, apa lagi? Manfaat, macam-macam lah.
Sebab tu kamu kena banyak jawab latihan rumusan ni Okey, baik. So, setakat ini saja kelas kita pada malam ini. Cikgu harap apa yang cikgu ajar pada malam ini dapat memberikan manfaat kepada kamu semua. Jangan lupa kongsikan ilmu yang kau belajar malam ni dekat kawan-kawan lain. Okey, itu saja. Kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye-bye. Waalaikumsalam cikgu. Cikgu, Terima kasih. waalaikumsalam. Cikgu. Selamat malam, cikgu. Malam.